Okey, kita sambung soalan nombor 12. Okey, sebutan kedua dan sebutan kelima satu janjang geometri masing-masing ialah 112 dan 14. Okey, janjang geometri. Hitung hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Okey, hasil tambah hingga ke tak terhinggaan ni, dia punya rumus dia adalah S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Okey, sekarang kita perlu cari nilai A dengan nilai R dulu untuk mencari hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Okey, bila janjang geometri, ingat balik Tn sama dengan ARN tolak 1. AR kuasa N tolak 1. Jadi, daripada maklumat yang diberi, T2 sama dengan 112. T2 ni adalah AR kuasa 1. T5 sama dengan 14. Kalau ikut rumus, AR kuasa 4 tolak 1 adalah 5 tolak 1 adalah 4. Jadi, apa nak buat dengan dua-dua persamaan ni? Okey, daripada dua-dua persamaan ni, kita boleh cari nilai R dengan bahagikan persamaan yang ni, T5 bahagi dengan T2. Okey, kita nak bahagi macam ni. AR kuasa 4 per AR sama dengan AR kuasa 4 ni adalah 14 per 112. Jadi kita boleh cancelkan. Cancel ni. A boleh cancel. R cancel 1 atas jadi 3. Jadi R kuasa 3 sama dengan 1 per 8. Jadi R sama dengan Jadi R sama dengan 1 per 2. So dah dapat nilai R. R tadi berapa? 1 per 2 kan? So kita ambil balik persamaan yang pertama tu, AR sama dengan 112. Jadi A masukkan nilai R 1 per 2 sama dengan 112. A kita akan dapat 2 bawa sini jadi darab 224. So A dah ada, R dah ada, A dah ada. Boleh kita buat guna rumus S infinity sama dengan A per 1 tolak R, iaitu A adalah 224 per 1 tolak 1 per 2. Okey, gunakan kalkulator, awak akan dapat 448. Okey, senang kan? Okey, so kita proceed ke soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13 ni, okey, Raja menunjukkan graf garis lurus Y per X melawan X. Okey, tengok graf dia betul kan? Y per X melawan X kuasa 2. Okey, persamaannya diberi Y sama dengan, persamaan dia bagi ni, Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 10X. Okey, sekarang persamaan dia ni kena samakan dengan apa yang dekat graf, iaitu paksi Y dia adalah Y per X. Jadi dekat Y ni mesti Y per X. So semua ni kita bahagikan dengan X. Okey, bahagi X. So kat sini akan dapat Y per X sama dengan, bagi X silap tak tulis. Okey, bahagi X. So sini akan dapat negatif X kuasa 2 tambah 10.
Jadi, persamaan dia dah jadi macam ni. So, awak tengok dekat paksi X dia, X kuasa 2. Jadi, M dia adalah negatif 1. C dia adalah 10. Okey. Kita tengok balik. Okey. Sekarang. Okey. Cari nilai K dan nilai H. Nilai K ni kita tak tahu. Nilai H tu pun kita tak tahu. Okey. Jadi, persamaan yang pertama. Titik yang pertama. 1 K. 1 dengan K yang pertama ni. So, kita masukkan nilai 1 ni untuk paksi X. K ni untuk paksi Y. Jadi, persamaan kita tadi tu. Ni. Y per X ni. Adalah K. Sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 10. So, kat sini K awak akan dapat 10 tolak 1, 9. Okey, untuk H pula. Okey, untuk H 4. Jadi, H ni adalah X. 4 tu adalah paksi Y. Jadi, paksi Y dia 4 sama dengan negatif H kuasa 2 tambah 10. Okey, kuasa 2. Okey. Okey, jadi H sama dengan 6. Kuasa 2 tadi tersilap cikgu tak payah tulis sepatutnya. Sebab yang tu adalah paksi X. Ni paksi X kuasa 2 ni adalah paksi X. Jadi sini X, sini Y. Jadi X kuasa 2 ni mewakili 1. Satu lagi H dengan 4. Okey. So, dapat jawapan dia H sama dengan 6, K sama dengan 9. Okey, seterusnya. Soalan nombor 14. Okey, dalam rajah 14 menunjukkan garis lurus PQ. Tu ada garis lurus PQ. Cari persamaan garis lurus yang berserenjang dengan PQ melalui P. Bermaksud kat sini, garis lurus yang berserenjang dengan PQ melalui P. Okey, ni titik P tadi tu. Ada satu garis lurus serenjang kat sini tapi dia melalui P. Jadi, nak buat persamaan garis lurus, pertama mesti ada kecerunan. Yang kedua, mesti ada titik yang dilalui. Jadi, titik yang dilaluinya adalah titik P. Jadi, kita akan gunakan titik P. Kecerunan ni kita perlu cari. Apa hubungan kecerunan yang berserenjang? Okey, kena ingat M1 darab M2 dapat negatif 1. Jadi, MPQ sama dengan, kita cari dulu MPQ. Kalau macam ni, dia ada pintasan dengan pintasan kan? MPQ sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y dia 8 per negatif 4. So, MPQ dapat 2. Kecerunan dia dapat 2. Jadi, kecerunan untuk yang berserenjang, M yang satu lagi adalah negatif 1 per 2. So, dah dapat ni. Kita boleh terus gunakan. Itulah yang Y tolak, apa titik Y dia? 8. Sama dengan, apa M dia? Negatif 1 per 2 kurungan
X tolak titik X dia adalah kosong. Nampak ni? Okey, jadi Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 8. Okey, ni adalah persamaan garis lurus. Okey, next. Soalan seterusnya, nombor 15. Okey, koordinat bagi titik L dan titik M masing-masing ialah negatif 4, 5. Okey, jadi titik L negatif 4, 5. Titik M 6, negatif 1. Satu titik K bergerak dengan keadaan LK. Okey, ni kena careful ya. Tukarkan jadi pecahan. LK per KM sama dengan 4/1. 1 naik atas, KM naik atas sini. So, kita akan dapat LK sama dengan 4KM. Dah dapat ni, baru buat persamaan lokus. Persamaan lokus yang jarak tu. Dengan anggapkan K tadi lokus kan? K tadi dia punya koordinat dia X, Y. Okey. Jadi, jarak LK. L dengan K. Negatif 4. Kita start dengan X dulu lah. Okey. Mana-mana pun tak apa. X tolak negatif 4. Jadi, tambah 4. Kuasa 2. Mana kuasa 2 tadi? Okey. Tambah. Untuk Y pula. Y tolak 5 kuasa 2. Okey, zap, tarik panjang. Yang ini untuk LK. Untuk KM sama dengan. Yang ada sama dengan, ikut sama dengan. Okey, sebab dalam ni terhad. Jadi cikgu buat kat bawah. 4 punca kuasa KM. K tadi adalah X. M tolak 6. Kuasa 2 tambah Y tambah 1 kuasa 2. Mana tambah 1 kuasa 2. Okey. So, kita sambung kat sini lah. Apa tadi? X tambah 4 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2. Okey, kita dah buang punca kuasa. 4 tadi jadi 16. Punca kuasa tak ada dah Okey, kurungan X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tambah 1 kuasa 2. Okey. So, kembangkan dia. Cara ringkas tu kan. X kuasa 2 tambah 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25 sama dengan. Okey, ni darab awak patutnya buat dalam dulu baru darab masuk. 16. Okey, buat dalam dulu. Kita sambung kat bawah ni X kuasa 2 tolak 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 1 tutup kurungan. Okey. Letakkan ke satu bahagian dan tolakkan. So, jawapan akhir awak akan dapat 15X kuasa 2 tambah 15Y kuasa 2 tolak 200X tambah 42Y tambah 551 sama dengan 0. Okey, seterusnya. Okey, kita berhenti sekejap setakat ni. Sekejap kita sambung nombor 16.